Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Okey, baik. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung pengajian ibadah kita ataupun ibadat bagi tajuk mandi wajib. Ya. Kita dah habis dah untuk tajuk tayamum. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung kepada tajuk mandi wajib. Okey. Diminta kepada murid-murid untuk membuka muka surat 29, iaitu tajuk kedua mandi wajib. Okey. Kita tengok dulu atas ni. Okey, semua kita buka buku teks ataupun buku sumber kafar sama-sama. Okey, kita baca. Pada akhir pelajaran, murid akan dapat apa? Selepas kita mempelajari tajuk mandi wajib ni, apa yang kita akan dapat? Yang pertama adalah kita dapat menyebut pengertian mandi wajib. Okey, kita dapat menyebut pengertian mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Yang kedua adalah kita dapat menyenaraikan perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey. Apakah yang menyebabkan untuk kita mandi wajib? Okey, kita akan dapat menyenaraikannya. Yang ketiga, kita akan dapat menyenaraikan rukun mandi wajib. Okey, apa itu rukun mandi wajib? Okey. Kemudian kita akan dapat menunjukkan cara mandi wajib. Kita dapat menunjukkan cara mandi wajib. Macam mana untuk kita mandi. Bukan mandi biasa. Ini adalah nama mandi wajib. Okey. Mengetahui hikmah mandi wajib. Apakah hikmah di sebalik kita diwajibkan untuk mandi wajib ni? Okey. Okey, kita tengok unit 1. Pengertian mandi wajib. Okey. Kita baca dia punya kita kata ada sedikit dialog lah di sini. Okey. Fatimah, apakah yang dimaksudkan dengan mandi wajib? Okey, dia tanya Fatimah ni, ini Fatimah, dia tanya apa maksud mandi wajib? Fatimah pun jawab, mandi wajib ialah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar, okey, atau kerana mati selain mati syahid. Okey. Dia ada dua benda sahaja, iaitu untuk kita diwajibkan mandi ni ataupun kita kena mandi wajib ni adalah apabila seseorang itu dia ada hadas besar. Nah, ingat, hadas besar ataupun mati. Mati selain mati syahid. Maksud kita mati biasalah, bukan mati disebabkan perang. Yang pertama adalah berhadas besar. Yang kedua adalah mati selain daripada mati ketika perang. Nah, kalau mati syahid ni, kita tak boleh mandikan dia. Nah, kalau selain daripada mati syahid, kita mestilah mandikan dia. Sama ada dia mati aksiden ke, mati sakit ke, mati ada penyakit kanser ke, apa ke kan, mesti kita mandikan dia. Itu nama dia mandi wajib ataupun kita panggil mandi jenazah. Samalah tu. Dan berhadas besar. Apa itu hadas besar? Kita ada dua hadas dalam diri kita ni. Dekat diri kita dia ada dua hadas. Yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil itu adalah kita mengeluarkan sesuatu daripada kubul dan dumbul kita, iaitu kita kencing, kita berak, yang tu terjadinya hadas kecil. Hadas kecil ni kita nak angkat dia macam mana? Hadas kecil kita angkat dengan kita berwuduk. Kita berwuduk, jadi terangkat hadas kecil. Tetapi hadas besar yang ni, kita nak angkat dia tak boleh dengan sekadar berwuduk sahaja. Kita mestilah kena mandi wajib. Itulah maksudnya mandi wajib. Okey, kita buka muka surat 30. Okey. Dalil yang memerintahkan mandi wajib. Apa dia dalil?
supaya kita ni diwajibkan untuk mandi ketika kita berhadas besar. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca sama-sama. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Okey. Inilah dalil dia. Dalil dia yang kita diwajibkan untuk mandi ketika kita berhadas besar. Okey. Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil. Okey. Yang ni atas ni dia akan cerita cara untuk mengangkat hadas kecil dulu nah. Apabila padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Okey, kalau kita berhadas kecil, Allah kata kita kena berwuduklah. Iaitu basuhlah muka kamu. Basuh muka. Yang ni adalah semua anggota-anggota anggota-anggota wuduk yang Allah ajar kita dalam Al-Quran. Basuh muka dan kedua belah tangan. Kamu meliputi siku. Okey, basuh muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Lepas tu basuh kepala. Kan kita buat dalam wuduk kita. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Okey. Ada 4 anggota yang Allah bagi tahu, iaitu ini semua anggota yang rukun lah. Muka, tangan hingga ke siku, sapu sebahagian daripada kepala, kemudian basuh kaki hingga ke buku lali. Okey, yang ni barulah dia nak cerita pasal hadas besar pula, cara nak angkat dia. Dan jika kamu junub, junub ni maksud dia hadas besar lah, yakni hadas besar. Dan jika kamu junub, maka bersucilah dengan mandi wajib. Okey, itulah dalilnya ataupun bukti daripada Al-Quran bahawa kita perlu mandi wajib jika kita berjunub ataupun berhadas besar. Nah, terusnya buka muka surat 31. Hukum dia, hukum mandi wajib. Okey. Yang ni hukum dia mandi wajib. Adakah mandi wajib itu sekadar sunat ke? Kan? Sekadar sunat ataupun ia sekadar harus? Adakah ia sekadar adakah ia haram? Kita nak tahu. Tapi dah nama pun mandi wajib, memang dia wajib lah kan. Okey, kita tengok hukum dia. Hukum mandi wajib. Okey, diwajibkan kepada setiap orang Islam yang berhadas besar untuk mandi wajib, iaitu sebelum menunaikan ibadah solat. Nak mandi wajib ni masa bila? Ketika nak sembahyang lah. Selagi dia berada di dalam hadas besar, dia tak boleh sembahyang. Nah, ibadah solat, tawaf di Kaabah, tawaf di Kaabah, yang kita pusing-pusing Kaabah tu. Kalau kita tengok dekat masa haji tu, ada kita membuat putaran di keliling Kaabah, itu nama dia tawaf. Membaca dan menyentuh Al-Quran. Baca, sentuh Al-Quran pun tak boleh kalau kita berhadas besar. Okey. Kalau kita berhadas kecil, kita nak baca Al-Quran boleh, tapi nak sentuh tak boleh. Tapi kalau kita berhadas besar, nak baca pun tak boleh, nak sentuh pun tak boleh. Okey, nah. Kena faham yang tu. Okey. Sekali lagi. Diwajibkan kepada setiap orang Islam yang berhadas besar untuk mandi wajib, iaitu sebelum menunaikan solat, tawaf di Kaabah, membaca dan menyentuh Al-Quran. Mestilah kita kena mandi dulu sebelum kita buat benda-benda ni. Sembahyang, tawaf ke, ataupun membaca dan menyentuh Al-Quran. Amalan seseorang yang berhadas besar tidak sah dan dikira berdosa sekiranya tidak mandi wajib. Okey. Kalaulah dia
dia dalam keadaan dia berhadas besar, kan? Dan dia tak mandi wajib lagi. Amalan dia tu tidak sah. Sembahyang dia tak sah. Tambah lagi, kalau dia sembahyang juga, dia dapat dosa lagi. Nah, sembahyang bagus dah sembahyang. Tapi, dia tak mandi wajib. Jadi, sembahyang dia tu tak sah dan dapat dosa. Kita sembahyang ni nak dapat. Kita sembahyang ni nak dapat pahala. Tapi, dia dapat dosa. Sebab apa? Sebab dia tak mandi. Mandi wajib. Sekali lagi, amalan seseorang yang berhadas besar tidak sah dan dikira berdosa sekiranya tidak mandi wajib. Siapa dia yang dia sembahyang juga dalam keadaan dia tak mandi wajib, dia sembahyang dia tidak sah dan dikira berdosa. Okey.